Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatankuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya sama-sama kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk sama-sama kita terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat menyempurnakan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita bertemu pada malam ini dalam halaqah ilmu, untuk sama-sama kita tingkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai agama, agar kerja buat yang kita lakukan di atas muka dunia ini akan dikira sebagai ibadah yang akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan mengundang kita untuk ke syurga Allah, mudah-mudahan. Hadirin sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Pada malam ni kita akan kongsikan antara kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib ada berkata berkaitan tentang 5 halangan untuk menjadi insan yang saleh. Katanya yang berbunyi, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala ad-dunya wasyuhu bil fadli wal riya'u fil 'amali wal i'jabu bir ra'i. Maknanya, andai kata tiada 5 perkara, nescaya seluruh manusia itu akan menjadi orang yang baik, seluruh manusia akan menjadi orang yang saleh. Di kerana 5 perkara inilah manusia tidak menjadi orang yang saleh, iaitu yang pertama, al-qana'atu bil jahli, iaitu puas dengan kejahilan. Qanaah ini maknanya ialah berpada dengan kejahilan. Sepatutnya qanaah ni berpada dengan apa yang ada, iaitu adalah qanaah yang dituntut. Kita redha dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ia merupakan sifat yang terpuji, qanaah. Qanaah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerahnya. Banyak pun kita terima, sedikit pun kita terima, kerana itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berpada ataupun qanaah dengan kejahilan merupakan amalan yang terkeji atau sifat yang tak baik. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, tamak dengan keduniaan, tak puas dengan apa yang ada. Jadi sifat manusia ni seperti mana yang disebut dalam surah At-Takatsur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, alhaakumut takatsur, dilalaikan manusia ataupun dilupakan manusia
dengan tabiat ataupun sifat at-takasur, nak lebih, nak banyak, dalam erti kata tak puas dengan apa yang ada. Jadi ketidakpuasan dengan apa yang ada itu menyebabkan manusia menjadi seorang yang tamak haluba. Jadi sifat ketamakan ini kalau tak dibendung, akhirnya seseorang manusia itu akan melakukan setukar ikut dan tanpa ada batas agama. Jadi ketamakan terhadap dunia antara perkara yang menghalang untuk menjadikan manusia seorang yang saleh, seorang yang baik. Yang seterusnya iaitu bakhil dalam memberikan kelebihan yang ada, wasyuhu bil fadli. Jadi setiap yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita tentu barangkali ada sedikit yang lebih, dan yang lebih daripada keperluan itu digalakkan kita untuk kita memberi kepada orang-orang tertentu ataupun badan-badan tertentu untuk tujuan kemaslahatan umum, kepentingan awam. Jadi kebakhilan dalam memberikan benda yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, jadi itu juga merupakan penghalang bagi manusia untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang hebat. Di mana seorang yang baik, seorang yang hebat, dia tidak kelekut dengan setiap benda yang dianugerahkan kepadanya, apatah lagi perkara itu perkara yang berlebih daripada keperluannya. Yang seterusnya iaitu warriya'u fil amal, riya dalam beramal. Akan diulaskan satu persatu nanti secara detail tentang apa yang kita sebutkan tadi. Riya dalam beramal iaitu menunjuk-nunjuk dalam melakukan sebarang amalan, apatah lagi amalan itu amalan yang berbentuk ibadah khusus, salat, puasa, zakat, dilakukan kerana nak ditunjukkan kepada manusia atas tujuan-tujuan keduniaan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan keduniaan yang dilakukan atas tujuan untuk menunjuk-nunjuk, menyebabkan manusia itu akan hidup dia sentiasa berpura-pura. Dia akan bekerja waktu ada orang, waktu tak ada orang dia tidak akan bekerja ataupun tidak tekun dalam pekerjaan. Bila dilihat, maka dia akan tekun dalam pekerjaan. Kalau tidak dilihat, maka dia akan ambil sambil lewat. Dan yang terakhir, wal i'jabu bir ra'i. Maknanya ialah membanggakan kehebatan akal ataupun pendapatnya, takjub dengan pandangan sendiri, merasakan pandangan kita pandangan yang paling hebat dan paling bernas. Jadi itu juga menyebabkan penghalang bagi seseorang itu menjadi orang yang saleh. Bila ada perasaan yang sebegitu, tentunya dalam masa yang sama dia akan merendahkan pandangan-pandangan orang yang lain. Jadi itulah yang dikongsikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, 5 penghalang yang menyebabkan manusia tidak menjadi orang yang saleh. Jadi kita sebut satu persatu. Yang pertama tadi iaitu al-qana'atu bil jahli. Dia berpuas hati dengan sedikit ilmu yang ada padanya. Apatah lagi kalau tak ada ilmu langsung, ada banyak ni cukup lah. Sedangkan Islam ni merupakan agama yang menyuruh kita untuk meningkatkan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Surah yang mula-mula sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu surah di mana menggesa kita supaya membaca. Kerana dengan membaca kita akan memperolehi ilmu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan makhluk. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah
dan Tuhanmu yang maha mulia. Wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ia mengajar manusia dengan pena. Jadi salah satu daripada cara untuk mendapatkan ilmu iaitu dengan menulis dengan menggunakan pena. Jadi itu merupakan kunci ilmu. Kunci ilmu baca dan tulis dan baca, ada seiring. Jadi Islam merupakan agama yang menganjurkan kepada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, maka kita tak akan dapat beramal dengan sempurna. Kita tidak akan dapat memahami tentang hakikat kehidupan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat nak tahu bagaimana cara nak mengikhlaskan diri. Hanya dengan ilmu lah maka kita akan tahu betapa tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah Allah, sebagai pengurus dunia ini yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk kita tadbir urus dunia mengikut acuannya. Jadi itu semua dengan adanya ilmu. Penting ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tentunya manusia akan menjadi seseorang yang hidup tanpa panduan. Jadi bila hidup tanpa panduan, mungkin dia akan ikut akal semata-mata. Ikut akal, maka dia tidak akan dapat ilmu. Kerana ilmu ni dia berkaitan tentang ilmu-ilmu yang kekal abadi. Ilmu akhirat merupakan ilmu wahyu, ilmu yang kena dipelajari. Dia tak boleh kita dapat melalui akal fikiran. Ilmu ghaib, ilmu berkaitan tentang dosa pahala, syurga neraka, ilmu berkaitan alam barzakh, ilmu berkaitan tentang alam akhirat, ilmu yang seharusnya kita ketahui setelah mana kita mati. Jadi itu merupakan ilmu yang perlu kita pelajari. Tak boleh kita main fikir ikut akal kita, kerana akal kita tak mampu untuk memikir segala itu. Akal kita mampu dalam batas-batas yang telah dihadkan. Walaupun kita diminta untuk menggunakan akal, tetapi akal itu perlu dipandu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah Taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya kitab Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadi dengan kitab Al-Quran, pemahaman kita menerusi Al-Quran itu membolehkan kita hidup dalam keadaan beroleh keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pentingnya ilmu dalam kehidupan. Maka seseorang kalau dia nak hebat, dia tidak boleh berpada dengan apa yang dia ada. Dia kena senantiasa meningkatkan ilmu dan juga kefahaman. Dan kadang ilmu ada, tetapi fahamnya tak apa nak jelas. Jadi diulang, diulang-ulang baca, diulang-ulang dengar. Quran bila mana kita baca tafsiran, mungkin tak sama waktu kita baca semasa sekolah menengah dengan universiti. Begitu juga tak sama pemahamannya bila mana kita telah pun berusia 40 tahun ke atas. Kita dah ada pengalaman, tentunya jangkauan akal kita itu lebih tinggi dan pemahaman kita lebih matang, lebih hebat. Jadi betapa pemahamannya juga merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan dirinya beroleh kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya kepahaman tentang urusan agama. Ilmu kena cari, tetapi kepahaman adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita ilmu dan kefahaman, seterusnya kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu yang telah pun kita pelajari. Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka terhadap setiap ilmuwan dalam bidang keduniaan tetapi tak tahu tentang ilmu keakhiratan. Kerana manusia ni dia akan hidup di dua dimensi, dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat. Alam dunia
alam yang sementara. Alam akhirat, alam yang kekal abadi. Jadi kalau setakat mengetahui ilmu hal-hal keduniaan, maka tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dapat untuk hidup dengan sempurna di dunia, tapi dia tidak akan mendapat apa-apa habuan dia di akhirat. Kerana dia tak tahu, tak ada ilmu tentang keakhiratan, menyebabkan dia rugi untuk selama-lamanya. Kerana kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Jadi dengan dia mengetahui ilmu-ilmu keakhiratan, ilmu selepas kematian, jadi ilmu-ilmu itulah yang menyebabkan dia akan selesa, aman, sejahtera selama-lamanya. Bila mana dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berlaku kepada mereka yang ada ilmu, diberikan kefahaman, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain berkaitan tentang ilmu, zambul alimi zambun wahidun wa zambul jahil zamban. Dosa orang alim adalah satu, tapi dosa orang yang bodoh terhitung dua. Itu berkaitan tentang kepentingan ilmu. Apabila manusia berpada dengan kejahilan dia, menyebabkan dia tak akan jadi orang yang saleh. Nak jadi saleh kena ada ilmu. Kerana amalan-amalan orang yang saleh iaitu amalan-amalan yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Dan seterusnya disebutkan tentang sifat tamak haluba terhadap dunia, warhirsu ala dunia, yang merupakan juga halangan untuk seseorang itu menjadi orang yang saleh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ada bersabda, riwayat Tabrani, yang berbunyi az-zuhdu fid dunya yurihul qalb wal badan wal raghbatu fiha tut'ibul qalb wal badan. Maknanya zuhud terhadap dunia akan menjadikan hati dan badan selesa, dapat berehat. Zuhud terhadap dunia menyebabkan hati ini akan rasa rehat, badan juga akan rasa rehat. Jadi dia berpada, dia tak mengejar sangat keduniaan. Fikirannya sentiasa memikirkan tentang keakhiratan. Fikirannya memikirkan tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia akan tenang, lapang, bahagia, badan pun rehat. Sebaliknya, warughbatu fiha tut'ibu al-qalba wal badan. Sedangkan cinta padanya, cinta pada dunia akan menjadikan hati dan badan selalu lelah. Jadi apabila seseorang menyintai dunia, menyebabkan dia akan sentiasa fikir untuk mendapatkan habuan dunianya. Disebabkan dengan itu, dia akan alpa dan lalai. Dan perkara itu sekaligus akan menyebabkan hatinya menjadi letih. Hati fikir letih tentang dunia, badan letih, hati pun letih. Sebab apa? Tak habis-habis fikir tentang keduniaan, tak habis-habis fikir tentang bagaimana nak tambah aset, dengan melupakan akhirat. Jadi betapa orang yang zuhud ini, dia akan senang hati, badan pun rehat. Kerana apa? Kerana dia fikir tentang keakhiratan. Dia berpada dengan apa yang ada, yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita. Walaupun dia juga mencari dunia, tetapi dunia masih dalam kawalannya. Dia mencari dunia, dunia hanya di tangannya, tak sampai ke hatinya. Hatinya tetap terpaut kepada akhirat. Walaupun dia sedang melakukan kerja-kerja dunia, tetapi mereka yang cintakan dunia, hatinya terpaut dengan dunia, menyebabkan fikirannya sekali akan memikirkan tentang keduniaan, akhirnya dia akan letih. Fikiran letih, hati letih, badan pun letih, sebab fikir tentang dunia. Tak dapat lagi apa yang dia nak, apa yang dia kendaki. Jadi mereka yang zuhud adalah mereka yang walaupun dia hidup di dunia, dia mencari dunia, tetapi pencariannya tentang keduniaan ini tidak menyebabkan dia lalai dan alpa dengan keakhiratan. Ada masa untuk salat berjemaah, peruntukkan masa. Ada pun mereka yang
sentiasa sibuk dengan keduniaan, maka mereka tak ada peruntukan masa untuk akhirat. Tak ada masa nak salat berjemaah, tak ada masa untuk datang ke masjid beriktikaf, berada dalam majlis ilmu seumpama ini. Sibuk, sentiasa sibuk. Orang yang berniaga bukan senang untuk tutup gerai waktu sebegini, maghrib isyak sampai ke malam, nak fikir nak capai target. Tapi mereka akan rugilah, akhiratnya akan rugi. Jadi kita tak nak rugi, kita nakkan kedua-duanya. Apabila nakkan kedua-duanya, maka kena diimbangi di antara dunia dan di akhirat. Bukanlah berarti tak boleh buat langsung hal-hal keduniaan, boleh. Tetapi perlu ada masa untuk keakhiratan, kerana keakhiratan, hubungan kita dengan Allah ni untuk kita meniti jalan akhirat yang mana kehidupan akhirat atau kehidupan lebih kekal, abadi berbanding dengan dunia. Baik, seterusnya diriwayatkan bahawa semuanya Nabi SAW bersabda, riwayat Hakim, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurda rabbuhu wa bi'satid darud dar ad-dunya liman saddathu an akhirati wa qassarat bi an ridha rabbah. Maknanya, alangkah baiknya dunia bagi orang yang menjadikannya sebagai bekalan untuk akhiratnya. Alangkah baiknya dunia ini bagi orang yang menjadikannya sebagai bekalan untuk akhiratnya. Jadikan dunia sebagai bekalan untuk akhirat, hingga dia diridai oleh Tuhannya. Dan alangkah buruknya dunia ini bagi orang yang dihalangi olehnya dari akhiratnya dan dicegah dari redha Tuhannya. Jadi ini ada kaitan tentang zuhud tadi. Jadi selain daripada itu, yang mendorong seseorang untuk zuhud, kita masih memperkatakan tentang zuhud. Zuhud ni maknanya ialah fikiran kita ni sentiasa memikirkan tentang keakhiratan, walaupun kita sedang melakukan urusan-urusan keduniaan. Dia bukanlah satu title, satu keadaan yang boleh diukur secara zahir. Kita kata orang ni zuhud nampak ni, zahir tak boleh diukur. Kerana ada saja orang yang pakaian nampak zuhud tapi hati sibuk memikirkan keduniaan. Pakaian, penampilan nampak zuhud tetapi sedangkan hatinya sibuk memikirkan keduniaan, tak khusyuk dalam melakukan ibadah. Dan tak ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penampilan nampak zuhud. Dan ada juga orang yang penampilan nampak macam businessman, tapi dia datang salat berjemaah, dia banyak berinfak, dia ada masa untuk ke masjid dan ke surau. Jadi begitulah betapa ukuran zuhud ini bukan perzahir, tapi dia merupakan hati manusia sejauh mana ia terkait dengan akhirat, walaupun dia sedang melakukan urusan-urusan keduniaan. Abdurrahman bin Auf, seorang tokoh sahabat yang kaya raya, tapi kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak menghalang dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di kalangan para sahabat yang meninggalkan bisnesnya, sebahagian bisnesnya, untuk dia lebih menumpukan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abu Darda. Dia seorang yang dulunya seorang peniaga, akhirnya dikurangkan sedikit atas tujuan untuk menumpukan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi ini atas masing-masing. Ada orang yang dia kaya raya, tetapi dalam masa yang sama dia dapat memberikan fokus dan tumpuan kepada akhiratnya. Maka teruskanlah dengan kekayaannya. Tak perlulah dia nak kurangkan bisnes dia, sebab barangkali dengan dia mengurangkan bisnes dia menyebabkan dia tidak boleh khusyuk. Tapi ada orang yang sebaliknya, tak begitu, kerana lagi beban kepala dia fikir tentang banyak sangat benda nak fikir. Tambah aset, lagi banyak lagi benda nak fikir. Buanglah sikit. Sebab apa? Sebab nak bagi ada masa untuk datang ke masjid dan ke surau. Jadi apa pun tindak tanduk kita ni atas tujuan untuk menguntungkan
hal-hal keakhiratan. Jadi itulah yang ada kaitan tentang zuhud dalam kehidupan. Rak'atani minar rajuli zahidin, rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahr abadan sarmada. Ini juga ada kita kata 2 rakaat dari seorang yang alim, 2 rakaat salat yang dilaksanakan oleh orang yang berilmu dan hatinya zuhud. Hati zuhud ni maknanya hati fikir tentang keakhirat, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding ibadahnya orang-orang lain yang dilakukan sampai habis umur dunia kerana ibadahnya tanpa ilmu dan tidak bernilai. Jadi ini pun ada kaitan tentang ilmu. Ada kaitan tentang ilmu yang di awal itulah tak boleh berpada dengan kejahilan ataupun kebodohan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi panjang penceritaan tentang ataupun kupasan tentang zuhud tadi, di mana akhirat ni Allah Taala akan sediakan untuk mereka yang zuhud. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Aku jadikan syurga itu untuk orang-orang yang tiada menginginkan ketinggian, 'uluwan fil ard. Dia tak nak, dia tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi dengan pangkat, kedudukan, cari harta. Tak. Akhirat tak disediakan untuk golongan-golongan seperti itu, wala fasada, dan golongan-golongan yang bukan setakat nakkan ketinggian keegoan, kuasa, juga melakukan kerosakan di muka bumi. Manusia ni bila mana sampai tak cinta dunia, keterlaluan nakkan kuasa, dia akan melakukan kerosakan. Dia akan melakukan kerosakan di muka bumi. Buat punah rana, buat naya, menzalimi orang lain. Jadi inilah musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, maka mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi kerana nakkan kekuasaan, nakkan kekuasaan memerintah dunia. Jadi golongan ini tidak akan mendapat habuan di hari akhirat. Habuan di hari akhirat iaitu mereka yang ada ruang fikiran yang memikirkan tentang keakhiratan. Ini berlaku kepada orang yang zuhud, ya. Di mana orang yang zuhud buat apa pun tetap fikiran dan hatinya tertumpu kepada keakhiratan. Dia buat benda-benda yang ada kaitan tentang akhirat, yang menguntungkan akhiratnya, mengharapkan dia beroleh kebaikan akhirat. Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah telah menyebutkan syarat untuk masuk syurga, iaitu dengan tidak adanya keinginan dan bukan dengan tidak mencari dan mengerjakan yang dikehendaki itu. Jadi Allah sebut dalam firman yang saya sebutkan tadi, siapa yang menghendaki pahala akhirat, siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami tambahkan baginya pahala yang berlipat kali ganda. Man kana yuridul harfal akhirah, siapa yang nakkan tanaman, ataupun kita katakan habuan di hari akhirat, maka kami akan tambahkan baginya pahala yang berlipat kali ganda. Dan sesiapa yang menghendaki pahala dunia saja, habuan dunia saja, maka kami akan berikan padanya sebahagian, dan nanti di akhirat ia tidak mempunyai bahagian lagi. Siapa yang nak dunia saja, ambillah dunia saja, dapatlah dunia, tapi akhirat tak dapat. Sebaliknya bagi orang beriman, kan, dunia dapat, akhirat pun dia dapat. Dunia dia dapat hidup dengan selesa, masa yang semua disebabkan oleh hati dan fikirannya tertumpu pada keakhiratan. Di akhirat dia akan lebih untung daripada apa yang dia dapat di dunia. Dunia dapat, tapi akhirat mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Dunia dapat, akhirat mendapat. Itulah yang kita doakan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di kalangan mereka
Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa Tuhan kami kurniakan kebaikan kepada kami di dunia dan kurniakan kebaikan untuk akhirat kami, serta jauhkan kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan walau sesibuk mana kita di dunia untuk mencari rezeki, namun fikiran dan hati kita tetap tertumpu kepada akhirat. Dunia yang kita lalui sepanjang hari daripada pagi sampai ke petang, ianya tidak akan mengurangkan tumpuan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat 5 waktu khususnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat sifat ataupun watak zahid ataupun orang yang zuhud, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini perkongsian kita mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya khususnya dan juga untuk kita kongsikan bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.